Sabah mencipta sejarah apabila seekor anak gibbon jantan dilahirkan dalam kurungan buat pertama kali di dunia bagi spesies gibbon Borneo Utara. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata, anak gibbon yang dinamakan Nabalu dilahirkan pada 8 Mei lalu. Ia lahir di tapak projek pemulihan gibbon Borneo hasil pasangan manis dan Candyman yang diselamatkan sebelum ini. Kelahiran ini membuktikan pasangan tersebut sudah bersedia dilepaskan semula ke habitat semula jadi secara keluarga. Menurut Presiden GCS Mariani Ramli, pelepasan hanya boleh dilakukan jika haiwan ini lulus syarat antarabangsa, termasuk kebolehan berayun, pembentukan keluarga dan interaksi sosial. Proses ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk komuniti setempat. Nabalu kini menjadi simbol harapan baharu dalam pemeliharaan spesies gibbon terancam di Sabah. Pendidikan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM di peringkat sekolah terus diperkukuh. Ia hasil kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Petronas Floating LNG PFLNG. Menerusi kerjasama ini, PFLNG menyumbang peralatan makmal kepada 2 buah sekolah bagi meningkatkan bilangan pelajar dalam bidang STEM. Kita bekerjasama dengan rakan strategik kita untuk melihat bagaimana kita boleh meningkatkan enrolment STEM itu setakat ini. Melalui program yang kita laksanakan, kita nampak jugalah ada peningkatan sedikit demi sedikit. Nuraini ditemui RTM dalam majlis penyerahan sumbangan radas makmal kepada sekolah-sekolah di SMK Tandek 2 Kota Marudu. Sumbangan sama turut diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Petagas Pinampang. Sumbangan ini dibawa inisiatif tanggungjawab sosial korporat PFLNG dalam meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran STEM. Ia merangkumi lebih 87 peralatan makmal bagi membantu meningkatkan pengajaran dan pemahaman pelajar. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menyasarkan kutipan zakat RM155 juta tahun ini. Sasaran itu diumum Exco Agama dan Pendidikan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif selepas menyaksikan penyerahan zakat perniagaan Permodalan Nasional Berhad PNB di Istana Seri Kinabalu. Kutipan kita insya-Allah kita target pada tahun ini 155 juta dan antara penyumbang yang ramai ialah daripada zakat penggajian, kemudian zakat perniagaan. Datuk Arifin yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi turut mengajak lebih banyak syarikat berkaitan kerajaan GLC tampil menunaikan zakat sebagai komitmen tanggungjawab sosial dan keagamaan. Sasaran tinggi ini dijangka mampu dicapai dengan kerjasama semua pihak dalam memastikan kebajikan golongan asnaf terus terpelihara. Setakat ini, MUIS telah merekodkan lebih RM58 juta kutipan zakat iaitu kira-kira 1/3 daripada sasaran tahunan. Terdahulu, PNB yang diwakili pengerusinya Tan Sri Arsyad Raja Tun Uda menyerahkan zakat perniagaan berjumlah lebih RM1.26 juta kepada Yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Hussein. Majlis turut disaksikan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Membina kemahiran, mengurus emosi dan tekanan hidup dengan berkesan. Itu pendekatan program pencegahan pengulangan jenayah dan pembentukan daya tahan penghuni penjara. Selain membantu prospek, ia secara tidak langsung membina persekitaran lebih selamat dan inklusif. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Penjara Teh Hock Sun berkata, pelbagai aktiviti dilaksana bagi memastikan program ini mencapai matlamat. Antaranya taklimat peluang kedua kembali berdiri kembali bekerja daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, forum khas lepas bebas apa cerita dan perkongsian kisah kejayaan bekas prospek yang kini menjadi pengurus restoran. Teh berucap dalam program pencegahan pengulangan jenayah dan pembentukan daya tahan penghuni penjara di Dewan Tohpuan Nurlida Penjara Lahadatu. Penganjuran program ini diharap menjadi pemangkin perubahan positif sekaligus mengurangkan kadar pengulangan jenayah dalam jangka masa panjang. Ini kerana program ini dilihat mampu memberi kesedaran dan keinsafan kepada prospek untuk berubah. Seramai 98 prospek terlibat dalam program ini.
Mengangkut peralatan pemancar radio seberat 4 tan ke puncak Gunung Kinabalu bukan tugas biasa. Namun bagi sekumpulan porter gunung, inilah realiti kerja mereka. Berbekalkan tenaga, ketabahan dan semangat luar biasa, mereka galas tanggungjawab besar demi memastikan siaran radio terus sampai ke pedalaman Sabah. Iswadiman Samsudin yang menyertai misi mencabar itu ada laporannya. Misi bermula sejak 15 Mei lalu. Matlamatnya jelas dan penting. Menggantikan peralatan lama menerusi projek naik taraf pemancar FM radio fasa kedua. Seramai 30 porter gunung memainkan peranan utama. Mereka bergilir-gilir menempuh laluan sukar sepanjang hampir 3,000 meter dari aras laut sambil memikul barangan logam dan peralatan sensitif. Mereka yang digelar Badan Kinabalu menjadi tulang belakang operasi ini. Mereka mengangkut peralatan pemancar radio seberat 4 tan naik ke stesen pemancar layang-layang. Memang sangat mencabar, terutama benda-benda yang berat, lebih dari 200 kilo dan juga jalan yang sempit, licin dan juga tidak rata. Setakat ini dalam 55 lah, tapi itu setakat di liang-liang sajalah. Kami ada tuh tetambak supaya untuk menyokong lah, supaya bahu tidak stres betul. Stesen pemancar layang-layang ini menyalur isyarat radio dan televisyen jauh ke pedalaman Sabah, termasuk kawasan Ranau, Tambunan dan Keningau. Hanya boleh diakses menerusi laluan denai hampir 3 km. Pendakian mengambil masa antara 2 hingga 4 jam bergantung kepada ketahanan fizikal individu. Aspek keselamatan turut diberi penekanan. Apatah lagi kerja pemasangan dan penggantian alat di menara setinggi 70 meter yang terdedah kepada suhu rendah dan tiupan angin kuat. Satu risiko tu kena jaga yang barang-barang macam tempat yang skru, nutcan, takut besi jatuh, takut barang jatuh lah yang terkena equipment yang lain. Jadi bermasalah pada yang kru-kru yang lain lah. Salah satu kan hiking, kedua stamina pun belum cukup untuk naik gunung Layan. Lepas tu dengan keadaan cuaca lain yang kadang menentukan kadang tidak. Kalau hujan kami terpaksa stop. Paling cabaran sekali di Gunung Kinabalu di ATM layang-layang lah. Dengan porter yang perlukan tenaga, jumlah yang ramai yang seberat hampir 4 tan. Setiap barang ada yang 263 kilo. Itu antara cabaran paling tinggi lah berat. Mereka juga terpaksa bergelut dengan cuaca sejuk, kabus tebal dan hujan mengejut sambil memastikan alat yang dibawa tidak rosak atau tercicir. Setiap langkah, walau berat, membawa makna besar kepada ribuan pendengar radio di seluruh Sabah. Sentiasa memberikan siaran yang berkualiti untuk rakyat Sabah. Stesen pemancar FM layang-layang di Gunung Kinabalu ini antara yang terakhir lah daripada 6 stesen yang dinaik taraf. Ini adalah sebahagian daripada projek naik taraf FMTX Fasa 2 Zon 3 di Sabah. Projek ini adalah untuk memastikan rakyat Sabah mendapat siaran radio yang lebih jelas, stabil dan berkualiti. Mereka wira tidak didendang yang menjadi tulang belakang siaran kita dari puncak tertinggi negara. Baiklah saudara, penggantian peralatan di stesen radio FM di layang-layang Gunung Kinabalu adalah antara usaha RTM dalam memastikan peralatan dapat digunakan dengan sebaiknya untuk menyampaikan siaran secara berkualiti kepada rakyat dan juga menyampaikan dasar-dasar kerajaan serta hiburan kepada pendengar di seluruh Sabah. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.